Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nurul Zuridah binti Hassan, pelajar UUM khusus MPU 3182 iaitu Penghayatan Etika dan Peradaban 2. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu isu kontemporari berkaitan alam sekitar di Malaysia, iaitu pencemaran Sungai Kim Kim di Pasir Gudang, Johor. Saya memilih isu ini kerana ia merupakan antara tragedi pencemaran alam sekitar yang memberi kesan besar kepada kesihatan masyarakat dan menunjukkan bahawa pembangunan ekonomi tanpa etika boleh membawa akibat yang serius. Melalui pembentangan ini, saya akan menjelaskan latar belakang isu, menilai isu ini daripada perspektif etika dan peradaban serta berkongsi cadangan penyelesaian berdasarkan maklumat pembangunan lestari iaitu SDG. Baiklah, sebelum saya menerangkan dengan lebih lanjut, mari kita lihat dahulu bagaimana kejadian ini telah berlaku. Tragedi pencemaran Sungai Kim Kim berlaku pada Mac 2019 di Pasir Gudang, Johor, apabila sisa kimia berbahaya dibuang secara haram ke dalam sungai. Tindakan tidak bertanggungjawab ini telah menyebabkan pembebasan gas toksik yang merebak ke kawasan berhampiran dan menjejaskan kesihatan penduduk. Menurut laporan, lebih 6,000 penduduk terjejas akibat pencemaran ini. Daripada jumlah tersebut, seramai 2,775 mangsa telah menerima rawatan perubatan di hospital dan klinik, manakala 111 buah sekolah di sekitar Pasir Gudang diarahkan tutup, sementara bagi menjamin keselamatan pelajar, guru dan kaki tangan sekolah. Kebanyakan mangsa mengalami simptom seperti sesak nafas, loya, muntah, pening dan kerengsaan pada mata serta tekak selepas terhidu gas toksik tersebut. Pada pendapat saya, kejadian ini membuktikan bahawa satu tindakan yang tidak bertanggungjawab bukan sahaja mencemarkan alam sekitar, malah memberi kesan yang besar kepada kesihatan, pendidikan dan kesejahteraan masyarakat. Sekarang, mari kita lihat pula kesan yang berlaku akibat tragedi ini. Dari aspek kesihatan, ramai penduduk telah mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya dan telah mendapatkan rawatan di hospital. Dari aspek pendidikan pula, sekolah telah ditutup sementara dan mengganggu proses pembelajaran. Selain daripada itu, dari aspek alam sekitar pula, hidupan akuatik terancam dan kualiti air sungai merosot. Tambahan pula, kerajaan juga terpaksa menanggung kos yang tinggi untuk menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemulihan kawasan yang tercemar. Jelaslah bahawa satu tindakan yang tidak beretika mampu memberi implikasi besar kepada masyarakat, ekonomi dan juga negara. Seterusnya, saya ingin menilai isu ini daripada perspektif etika dan peradaban. Daripada perspektif etika dan peradaban, tragedi Sungai Kim Kim berpunca daripada keruntuhan nilai moral dan etika. Pertama, terdapat sikap tamak dan mementingkan keuntungan, di mana sesetengah pihak memilih jalan mudah dengan membuang sisa toksik secara haram bagi mengurangkan kos pelupusan. Mereka mengutamakan keuntungan tanpa memikirkan keselamatan masyarakat. Kedua, berlaku pengabaian tanggungjawab sosial, di mana setiap individu dan syarikat mempunyai amanah untuk menjaga alam sekitar. Namun dalam kes ini, amanah tersebut diabaikan sehingga memberi kesan kepada ribuan penduduk. Selain daripada itu, isu ini telah menunjukkan kurangnya integriti dan rasa tanggungjawab terhadap kesejahteraan masyarakat majmuk. Alam sekitar ialah warisan bersama dan apabila ia dicemari, semua lapisan masyarakat menerima akibatnya tanpa mengira kaum atau agama. Pada pendapat saya, pembangunan ekonomi memang penting, namun ia seharusnya diseimbangkan dengan nilai etika, integriti dan tanggungjawab sosial agar kesejahteraan masyarakat terus Jadi, apakah langkah yang boleh kita ambil supaya kejadian seperti ini tidak berulang lagi? Pertama, pihak berkuasa perlu memperketatkan penguasaan undang-undang terhadap industri yang telah melanggar peraturan alam sekitar. Kedua, syarikat perlu mengamalkan pengurusan sisa yang selamat dan bertanggungjawab serta mematuhi semua peraturan yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, masyarakat juga perlu meningkatkan kesedaran tentang kepentingan menjaga alam sekitar dan segera melaporkan sebarang aktiviti yang mencurigakan kepada pihak yang bertanggungjawab. Langkah-langkah ini selaras dengan beberapa matlamat pembangunan lestari, antaranya SDG 3 iaitu kesihatan baik dan kesejahteraan, SDG 6 iaitu air bersih dan sanitasi, SDG 12 iaitu penggunaan dan pengelolaan bertanggungjawab serta SDG 13 iaitu tindakan terhadap perubahan iklim. Baiklah, sebelum saya mengakhiri pembentangan ini, izinkan saya membuat sedikit rumusan. Tragedi pencemaran Sungai Kim Kim telah membuktikan bahawa pembangunan ekonomi tanpa etika dan integriti boleh membawa kesan yang besar kepada masyarakat serta alam sekitar. Pada pendapat saya, kejadian ini seharusnya menjadi pengajaran kepada semua pihak agar lebih bertanggungjawab dalam mengurus pembangunan dan memelihara alam sekitar. Kerjasama antara kerajaan, pihak industri dan masyarakat amat penting bagi memastikan kejadian seperti ini tidak berulang lagi. Akhir sekali, marilah kita bersama-sama memupuk sikap prihatin dan menghargai alam sekitar kerana kelestariannya merupakan tanggungjawab kita bersama demi kesejahteraan generasi akan datang. Sekian, terima kasih.